Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita sudah sampai ke sesi yang ditunggu-tunggu, iaitu kita nak tengok macam mana pergerakan market pada malam ini, dan juga kita nak tengok bagaimana market akan berfungsi pada jam-jam yang seterusnya. Boleh, Ifef? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi, kita akan tengok Forex Factory pada malam ini. So, pada malam ini yang saya katakan, di Forex Factory semua merah-merah, semua merah-merah. Yang mana ini menunjukkan hari ini hari yang sangat-sangat sibuk lah pada trader-trader ataupun bank di luar sana. Ya, pada hari ini saja dari awal pagi, pukul 1 pagi ada news CAD, pukul 3 pagi ada news USD. Mana USD tegak, saya perasan kalau ikut carta ada kuat malam tadi, tapi hari ini dia balance batang lah, keturunan pelemahan dia tu. Dan pada pukul 3 pagi, 3.30 pagi pun ada news USD yang besar. Pukul 6 pagi tadi ada GDP untuk New Zealand yang mana positif lah. Dan kita tengok pair New Zealand sangat kuat. AUD pun data yang bagus, jadi AUD strong. Mungkin dia akan strong buat beberapa hari lagi, C4F. Dan seterusnya banyak merah. High impact. High impact. Mungkin hujung tahun lah juga, hujung tahun ni. Mungkin lah, C4F. Kemudian ada pada petang tadi, Pak Suku ada flash service positif untuk euro, dan euro kuat sebabkan oleh ni lah, berita-berita macam ni. Dan seterusnya pada 4.30 petang tadi ada CHF punya monetary policy. So kalau kita tengok monetary punya policy, dia memihak pada CHF, dia tak memihak pada CHF lah, bermihak pada euro, tak silap saya. Dia kuat sekali pada petang tadi. Dan juga ada pada masa sama ada news untuk German Flash Manufacturing PMI yang mana positif data, tapi untuk flash services dia kurang lah, negatif 48.4, jadi dia sideways kat situ. 5 petang ada chef lah kuat, sambung lagi mereka punya press conference. Pada euro data menunjukkan 58, maksudnya tak banyak berubah lah, jadi dia tak ada warna di situ. Apabila tak ada warna, dia jadi maksudnya orang kata dia tak sebagus yang disangka lah. Seterusnya pada untuk 8 malam tadi ada news GBP yang sangat-sangat strong. Kita dapat lihat pergerakan memihak pada GBP, terutama pasal MPC official bank rate votes, dan juga official bank rate bertambah banyak 0.25 untuk melawan inflasi di Great Britain. So bank-bank memang suka lah apabila naikkan bank rate, mereka dapat collect banyak duit. Ini menyebabkan kita punya currency, iaitu yang kita trade pada malam ini, iaitu GBP, dia sangat-sangat strong. Combine pula dengan pelemahan USD pada 9.30 malam tadi. Data semua negatif so far untuk USD. 10.45 malam ni ada berita lagi untuk USD. Flash Manufacturing PMI, forecast. Sebelah ni forecast. Sebelah ni forecast 58, di mana yang dikatakan bandingan bulan lepas teruk lah. Manakala flash services kata positif, kita tak tahu. Kita tengok macam mana result yang akan keluar sebentar lagi. 10.45 malam. Lagi kurang lagi dah setengah jam. Kalau tuan-tuan tengok scanner ni, kita punya major pair, apa yang tengah berlaku pada sekarang ni adalah pergerakan pip yang tidak memihak langsung pada USD. Kita tengok semua pair USD semua turun kau-kau. Untuk Euro USD dia naik sebanyak 0.71%. Untuk GU dia naik sebanyak 0.70%. Untuk UJ dia masih sideways, tapi kita dapat lihat pergerakan sangat kuat pada jam yang sekarang ni. Masuk jam 10 malam dia pump, dia batai sepatang. Untuk USHF dia memang memihak pada CHF lagi, tapi pada pagi tadi dia naik sekejap. Untuk UCAP dia turun banyak negatif 0.85, sangat-sangat kuat lah. Jadi kita dapat dikatakan pada hari ini UCAP strong bearish. Boleh cari setup sell bagi saya. Dan AUD USD
Dia juga sangat-sangat bullish disebabkan oleh news pada pagi tadi, terutama NZD USD. Untuk AUD USD dia naik sebanyak 0.98%, manakala NZD dia naik sebanyak 1.4%. Okey, lebih daripada satu ni kira memang strong bullish warna hijau. Okey, untuk GJ pula dia naik sebatang pada news GBP tadi, dan sekarang dia turun balik untuk mungkin retracement untuk sambung naik dan dengan bacaan yang sekarang ni 0.71%. Okey, dia turun retrace sekejap kot juga sebelum naik. Alright, itu dia news kita pada malam ni. Memang kalau nak baca news memang tak larat SFF. Banyak hari ni. Dah tengok Lagardère dah. Banyak sangat. Pak Long apa ni, Colin Powell lah, pernah cari polisi macam-macam ni. Tak larat nak baca lah, tambah tengok lah. Kita baca yang summary kat luar tu, boleh je SFF. Boleh. Dah okey dah tu. Banyak lah tu high impact ni tu. High impact news, tak larat nak baca. Banyak sangat. Jadi, okay, sebelum kita sambung tengok pair-pair yang kita nak trade pada malam ni, tuan-tuan, sekiranya ada sebarang persoalan ataupun ada pair yang nak kita buat sama-sama malam ni, kita boleh kaji sama-sama lah. Tinggal kaji dengan komen. Ada komen daripada Encik Asyahid, sahabat saya daripada Terengganu. Apa khabar Encik Syahid? Encik Asyahid. Apa khabar Encik Asyahid? Ya. Okay, seterusnya saya akan pass ke C4F lah untuk buat C4F punya analisa tu. Currency strength. So, terima kasih kepada C4S untuk Forex Factory tadi. Alright. So, tuan-tuan, selalu saya buka yang lain, sekarang ni kita buka yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Okay. So, di sini tuan-tuan kita boleh tengok tuan-tuan. Dan dekat finbiz.com, tuan-tuan boleh tekan dekat website tu. finbiz.com, ambil Forex, ambil teknik Forex kan. Tuan-tuan boleh dapat ni. Dan dia ada 5 minute, H1, hour kan. Day, weekly, monthly. So, dekat sini tuan-tuan kena sentiasa refresh. Tuan-tuan kena sentiasa refresh sebab data dia berubah kalau tuan-tuan ambil M5 lagi kerap berubah, lagi cepat berubah. Okay. So, tuan-tuan boleh tengok sini sendiri Right, nampak? Euro USD hijau, maksudnya strong bullish. Sebab USD memang lemah kalau ikut tadi Forex Factory pun. GBP USD nampak dekat strength pun menunjukkan memang USD lemah, GBP kuat lah. So memang dia bullish dia bullish sekarang ni. Alright. Sekejap USD JPY nampak. JPY pun lagi kuat daripada USD. Okay, ni nak kata lagi kuat pun tak lah, tapi JPY lebih kuat sedikit daripada USD sebab color dia macam ni kan. Okay. Crude oil, WTI, crude, nampak pun hijau, semua nak ke bullish USD, CAD nampak strong bearish. Okay, USD sangat lemah CAD lagi kuat pada dia. Dan ada dekat sini engulfing, rejection ada engulfing. Nampak engulfing tu. USD CHF pun sama. Okay. Ada CHF lebih kuat, nampak? Tuan-tuan boleh lihat Okay, boleh combinekan dengan Forex Factory tuan-tuan tadi. AUD USD nampak AUD lebih kuat daripada USD. Memang macam tu. Gold pun semakin kuat. Nampak sebatang tu dia reject dan sebatang dia naik. NZD USD. NZD pun lebih kuat. Okay. NZD lebih kuat. NZD selalu ni sama macam USD lah. Tak lari banyak lah. Okay. Euro GBP. Nampak Euro GBP. Maknanya kekuatan dia melemah tetapi tak berapa nak kuat. Maknanya dia nak kata lemah sangat pun tak. Dia nak kata lemah sangat. GBP kuat sangat pada Euro pun tak. Mungkin GBP kuat sikit lah daripada Euro GJ. Okay. GJ maknanya GBP lagi kuat pada JPY. Okay, GBP lebih kuat daripada JPY. Sebab tu tuan-tuan boleh baca di data sini Tengok GBP USD dengan NZD USD. Nampak kekuatan dia berbeza So GBP lebih kuat Dia punya body lebih besar. Faham Okay. Ini Bitcoin. Okay, Bitcoin. Nampak Bitcoin pun berada dalam keadaan dia bermain dalam keadaan sideways. Keadaan sideways Kita tak tahu sebab di sini kalau tuan-tuan perasan dekat chart bawah tu dia ada satu dominant candle merah. Tetapi dia dalam dominant candle merah ada candle hijau yang nak cuba break. Tapi berat kemungkinan dia akan turun balik lah. Okay, tapi tak apa macam mana pun kita akan tengok chart. Boleh Sipan? Alright. Nampak tak? Dekat sini pun kita boleh tengok sendiri lah. USD memang lemah betul tuan-tuan. Nampak sangat lemah Nampak GBP paling kuat. AUD, NZD, Euro, CAD, CHF. Nampak USD paling lemah. So yang cantik GU, AUD USD, NZD USD, Euro USD,
USD, CAD. Ni cantik. Tuan-tuan boleh gunakan yang ni untuk nak pilih pair mana ya tuan-tuan. Pasal selamat nak trade. Itu saja. Betul C5F. Betul. Betul. Memang pada malam ni kita dapat lihat pelemahan pada USD yang sangat-sangat lemah. Dan terima kasih pada Cik Syahid kerana berkongsi dengan share dengan dia punya dekat dia punya audience. Terima kasih. Tolong share kami live. Terima kasih Cik Syahid. Siapa anak muda dia kata C5F? Apa dia? Siapa anak muda? Alright. Seterusnya kita akan tengok indeks dolar. Indeks dolar pada hujung tahun biasanya tak banyak sangat pergerakan lemah, tapi pada hari ini kita dapat lihat pelemahan lah. Tapi dia masih di dalam range, anytime dia boleh patah balik. So untuk pada time frame lebih besar masih di dalam consolidation. Tapi untuk di weekly memang ada berlaku rejection lah di kawasan-kawasan spot zone sebelum ni, iaitu di 16.9 apabila sampai 16.9. Apabila price sampai di 16.9 dia reject. Hari ni pun dia reject. Okay, menunjukkan ini adalah strong support sebelum ni, dan ini dah jadi sekarang satu strong resistance. Anytime dia boleh patah balik untuk retrace balik sambung-sambung sebelum buat kenaikan. So pada malam ni kita dapat lihat ini mungkin pada semalam dia buat sebenarnya dia reject higher high sebelum ni, dan dia buat double bottom lah untuk menunjukkan pelemahan pada USD. So kita kena tunggu candle pada hari ni close. Kerana dia keluar warna merah, ada chance untuk dia break. Tapi sekali lagi dia tak break ke bawah, kita kata market masih di dalam consolidation, di mana masih di sideway. Dia susah nak turun. Dari segi pricing dan nampaknya tu untuk di time frame lebih kecil di H4, memang kita dapat price consolidate dan berlaku rejection pada awal pagi tadi kot. Ada berita high impact news pada pagi tadi, dan dia retrace dapat paling tinggi, result dia turun. Menunjukkan USD sangat-sangat lemah lah, masih lagi lemah. Dan apa yang kelemahan dia ni sudah sampai ke kawasan support, anytime dia boleh patah balik. Okay, mungkin kita tunggu news pada pukul 10.45 malam ini untuk tengok sama ada USD akan kembali strong ataupun tidak. Okay, pada malam ni 10.45 mungkin USD akan strong, kita tak tahu. Kita kena tengok news. So untuk untuk indeks dolar ni pada jam yang beberapa jam lepas, 2 jam lepas memang berlaku satu downtrend yang kuat. So apa yang berlaku sekarang mungkin dia cuba untuk retrace mula lah. Tapi ini bagi saya satu rejection di kawasan support. Kalau tuan-tuan perasan, kita tanda di kawasan support yang sebelum ni, ini satu rejection. So sekiranya dia mampu the price close di atas ini pada lagi 1 jam, mungkin dia akan sambung buat kenaikan. Kalau pada news pada USD pada pukul 10.45 malam ni, sekiranya dia tidak memihak pada USD, kemungkinan besar dia jadi turun semula dan dia test kawasan bawah. Okey, kawasan support yang bawah ni. Alright, ni kawasan yang ultimate dia boleh test bagi saya, 95.5 pada minggu ni. So kalau kita zoom di ujung ni, kita boleh dapatlah satu poin-poin yang dah berlaku short zone, dah jadi resistance menjadi support. Kalau kita zoom lebih jauh lagi lah. Alright, itu bentuk dia. So sampai situ mungkin dia akan bounce balik anytime, sebab ini antara yang agak cantik lah. Di mana dah reject sekali, dan reject kali kedua, reject kali ketiga, mungkin dia akan sambung buat kenaikan. Okay, mungkin dia akan berlaku rejection kat sini. So kat sini standby price action macam mana. Kalau mampu break, dia akan naik. Kalau tak, dia akan turun ke bawah lah, buat ROM. Okay, apabila buat ROM, standby sell limit kat atas ni untuk semua pair US dollar. Boleh sampai? Boleh. Secara summary-nya untuk time frame lebih besar, USD adalah strong bullish, terutama di weekly. Masih tak nampak dia nak break kawasan support lagi. Tapi di time frame lebih kecil, H4 ke bawah, memang ada rejection yang sangat kuat lah di kawasan resistance kat atas tu, dan sekarang cari support lah. Okay, C5F? Boleh. Alright, seterusnya saya akan pass ke C4F untuk sambung buat analisa beliau. Alright, terima kasih C4S untuk indeks dolar. Okey, untuk part saya, so kita akan tengok pair yang menyebabkan USD lah, macam C4S dah cakap tadi. Kita akan lihat pair yang menyebabkan USD. So hari ni
akan buat di time frame H1 tuan. H1 ke H4. Tuan nak H1 atau H4? Kita buat H1 lah. Okay, H1. Alright. So, kita nak cari pair yang ada USD. Contoh AUD USD. Okay. Kita ambil ni, kita ambil Wanda. Cuba survey share. Saya tak mana tahu ada kenal satu dua. Betul? Okay. AUD USD So, AUD USD. Alright. Tuan-tuan tengok AUD USD. Tapi di sini tuan-tuan lihat satu rejection yang sangat-sangat kuat yang menunjukkan USD menguat. Tiba-tiba menguat di H1 Okay. Okay, tak apa. Macam mana pun kita kena check dulu support resistance dia. Okay, ini mungkin disebabkan news Tadi mungkin ada news baru kan kita akan lihat. Penurunan dia nampak kuat. 1, 2, 3. Okay. So, kita akan balik pada line chart untuk kita nak cari support resistance. Okay. Berbalik pada support resistance kita akan tandakan resistance yang valid tuan-tuan. Yang valid resistance. Okay. Iaitu di sini. Sini resistance yang sangat valid. Dan BE yang cantik yang tuan-tuan boleh tandakan adalah di sini. Dekat area sini. Ini BE yang cantik lah tuan-tuan boleh tandakan. Alright. Okay. So, di sini apa yang saya nak tuan-tuan buat? Tuan-tuan pergi cari horizontal line. Okay. Tuan-tuan tandakan dekat atas ni. Okay, macam tu. Kita tolak. Tujuan dia apa tuan-tuan? Kita nak tengok. Dia sudah test area high volume area dengan resistance tak? Valid resistance tak? Kita tolak. Kita tolak pelan-pelan. Okay. Tolak lagi. Okay, tak apalah. Kalau susah sangat, kita kecilkan yang ni. Pun boleh juga. Okay, sebab kita nak cari je. Okay, dah dapat. Di sini tuan-tuan. Di sini sebenarnya area resistance yang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kukuh di sini. Di mana dia juga area high volume area dan resistance dia di sini sangat valid dan belum lagi pernah ditest. Sebab tu tadi price tu boleh sampai ke sini. Dan ada lagi satu price resistance yang valid yang kemungkinan besar dia boleh test juga iaitu di atas sini. Okay, simple. Tuan-tuan, kita nak dapatkan 2 poin tu saja. Maaf Alright. So, okay. So, bila kita dah dapat macam tu, kita tahu sekarang dia dah reject bahagian resistance. Okay. So, dekat sini ada satu lagi area yang mana area penentu Area penentu. Kalau tuan-tuan nak sell pun, kalau tuan-tuan nak instant sell sekarang lah, dia mungkin akan capai area sini dahulu. Okay, iaitu area candle kapit. High continue area. Continue pattern maknanya candle kapit. Saya tukar balik pada lilin, nanti tuan-tuan akan faham lah candle kita faham, okay. Tapi candle kapit dia bukan kapit biru merah biru tau, dia biru, maknanya candle kapit yang tak strong lah, yang tak berapa strong So bila candle kapit yang tak berapa strong macam ni, so keadaan dia kemungkinan untuk tuan-tuan nak sell masih boleh sell. Sebab apa? Di sini area high volume area. So kalau tuan-tuan nak sell sekarang ni dia ada tuan-tuan boleh sell sebenarnya boleh sell. Sebab apa? Dia paling kuat pun dia akan pergi balik sampai sini je. Dia susah nak pergi sampai atas lah. Susah sangat. Sebab apa? Sebab ini adalah dua resistance yang belum lagi ditest, yang memang valid lah. Yang atas tu memang orang kata apa, kalau dia berlaku juga kita stop loss, tak apa, tak ada masalah. Tetapi kemungkinan besar untuk dia turun nak test balik area sini sangat tinggi tuan-tuan. Sangat-sangat tinggi. Jadi di sini saya tak nak jadikan dia sebagai satu point. Okay, so tuan-tuan, hal ni saya boleh bagi satu signal. Signal yang simple juga. Okay, tuan-tuan boleh instant entry lah.
Okey. So TP tuan-tuan di sini. BE jangan lupa Okey. TP di sini, BE di sini. Dan stop loss di mana? Stop loss kita ambil tipis je. Di sini elok sangat dah. Atas sikit pada yang kita tandakan tadi. Okey, cantik sangat. Okey. So kalau tuan-tuan nak instant sell, saya kata masih valid lah. Masih valid Mungkin dia akan sampai sini dan patah balik ataupun dia akan break dan terus sampai pada area sini. Sebab ni continue pattern Continue area ni sangat kuat, ni pun ada continue area. So sangat-sangat kuat untuk dia bound balik. Continue area ni kuat untuk dia bound bermaksud TP tuan-tuan dekat sini tak ada masalah. BE dekat sini. Okey, boleh Boleh ikut tu. Okey, ni saya nak buang lah yang tak ada entry tu. Okey. So saya bagi lagi satu pair, boleh tuan Boleh. Satu pair lagi yang ada major pair, yang ada USD lagi. Okey, saya tolak. Ni kita buang dulu, tak apa. Okey, GU. Mungkin GU favorite banyak juga orang ada yang ramai juga suka trade GU. So saya akan buat untuk GU. Okey. Kaedah dia serupa je. Kaedah dia sama. Kita boleh pakai kaedah yang sama. Gimana? Okey. So, di sini besar kemungkinan. Ni sebenarnya sebatang dia besar ni, sebatang. Yang dia besar ni menunjukkan kekuatan dia untuk nak naik tu tinggi sebenarnya. Kekuatan dia nak naik sangat-sangat tinggi. Okey. Tetapi di sini ada beberapa rejection. Okey. Saya buang dulu yang ni. Buang. Okey. Cara dia sama aja tuan-tuan. Tuan-tuan tukar kepada line chart untuk dapatkan area support resistance yang valid. Okey. Yang valid. Alright. GU So, untuk support yang valid, 1, 2, ini adalah sangat valid tuan-tuan. Support yang sangat valid yang berkemungkinan besar dia akan patah balik dan test semula. Okey. Nombor 2, ini kita ambil 2 point lah. Kita ambil 2 point di sini juga berapa BTC kan? GU sampai. Tapi atas tu dia BTC USD. Pelik. Kenapa jadi ni? Pelik tu Kejap. Saya reload balik. Kasih buat BTC ada ni. BTC BTC tu Tapi atas tu tulis GU Atas tu GU pelik je. Tak, saya refresh balik. Siapa jadi gitu? Ada komen dari Cik Syahid, dia kata saya sell oil target 65. Cik Syahid sell oil. TP 65. Okey, kejap kita refresh balik. Baru betul. Kenapa jadi gitu? Minta maaf tuan-tuan. Okey, tak apa. Pun tak ada masalah lah. Okey, kita buat balik, tak ada masalah. Okey. So bila jadi keadaan macam ni, keadaan yang sama macam ni, tuan-tuan kita tukar balik pada line chart. Sama aja. Kaedah dia sama. Okey. Tukar pada line chart. Kita draw support dia, bahagian support dia. Okey, satu support dekat sini. Ini yang tadi tu ini AUD USD tadi ni. Kejap. GU. Kejap tuan-tuan. Dia press balik. Okey, GU. Kita buat balik GU, sorry. Okey, tadi dah bagi signal kan. Okey, ni sekarang kita buat GU. Okey, GU. Okey, betul lah ni. Okey, so GU Okey, GU sebelum tu kita buka balik lilin dia. Okey. Sama lah sebenarnya GU lah tadi, cuma bawah ni dia tak tukar. Okey. So, nampak tak? Okey, so kita teruskan benda yang sama aja. Okey, so support yang valid adalah di situ. Okay, saya tukar balik pada garisan. Okey.
Kita cari 2 point. 2 point yang pada saya sempurna. Yang solid untuk jadikan sebagai support. Dan di sini satu. Alright. Okay. Kita dah dapat 2 point support. Kita tengok resistance dia. Macam mana kita nak tengok resistance dia? Simple je tuan-tuan. Buat yang sama macam saya buat tadi. Ambil garisan belakang ataupun horizontal line. Tuan-tuan tanda kat sini. Wah, tenang je. Macam tu. Tanda kat situ. Lepas tu kita cari. Saya cakap tadi. Cari. Ini yang lama. Buang dulu. Yang lama kita buang. Okay. So, cantik sangat tuan-tuan. Nampak? Resistance dia di sini. Maknanya dia dah touch resistance yang sangat-sangat valid yang belum pernah di-touch sebelum ni. Kita tengok lagi. Next resistance yang mungkin dia boleh pergi. Nampak ada satu lagi kan? Di sini. Nampak? Ini resistance yang agak valid. Okay. Ini tujuan dia apa tuan-tuan? Supaya kita nak letak stop loss. Kita tahu area stop loss kita. Simple saja. Okay. So tuan-tuan, di sini saya nak bagi tahu. Support ini belum lagi di-test tuan-tuan. Jadi kebarang kalian untuk nak test support tu sangat tinggi sebab support tu adalah valid support. So, untuk yang ini, tuan-tuan boleh instant sell untuk GU. Saya bagi signal lagi satu. Tuan-tuan boleh instant sell di sini. TP tuan-tuan boleh letak dekat bawah ni, saya tanda ni. Ini BE jangan lupa. Dan stop loss tuan-tuan di sini. Cantik. Okay. Ini yang saya boleh bagi dekat tuan-tuan. Maknanya saya bagi AUD USD dengan GBP USD. Boleh TPS? Boleh. So saya pass dekat sahabat saya. JFF, kita tengok pair yang di komen oleh Cik Syahid. Dia kata oil dia target nak turun dan juga JPY dia tengah mengamuk. JPY tengah mengamuk kata dia. Okay, sebelum itu first kita tengok oil dulu. Dia oil memang nampak dah gaya nak turun dia tu. Okay, kita tengok di time frame besar dulu. So di weekly dia nampak ada candle dia cover sebelum ni kedai engulfing tu, tapi ini menunjukkan dia sudah ready untuk naik kot lah. Tapi kita tengok di daily dulu macam mana. So untuk di daily dia ada rejection dekat kita punya trend line. So kita boleh kata boleh naik lagi. Cuma untuk masa terdekat ni mungkin dia akan turun dulu. Mungkin dia akan turun dulu sebab apa? Sebab dia kena consolidate. InsyaAllah dia kena turun dulu. Mungkin saya kata 65. 65. So 65 ni adalah kawasan dah jadi kawasan support lah. 65. Alright, 65 adalah support. Okay. Dah jadi kawasan support. Mungkin dia dapat double bottom bersama naik. Mungkin tu adalah pendapat yang ditentukan oleh Cik Syahid. Mungkin dia akan turun macam tu. Tuan-tuan rasa macam mana? Saya rasa mungkin ada logik dia akan turun. Okey, mungkin dia akan logik dia akan test balik kita punya support trend line ni untuk dia sama naik. Ada logik dia kat situ. Dan sebab apa? Satu lagi kita dapat lihat rejection yang kuat jugalah di time frame H4. So time frame H4 ada satu rejection yang sangat-sangat strong. 1, 2, 3 kali shadow, 4 kali shadow. Dan ini menunjukkan mungkin price sudah ready untuk turun, tapi kita kena monitor time frame lebih kecil. So di H1 ada satu candle engulfing terjadi dan ini dia cuba sudah ambil kawasan supply kat atas ni. Dan price sudah reject bagi saya di H1. So lagi 15 minit sebenarnya kita nak tunggu lagi candle H1 close. Kalau ada candle sell mungkin tuan-tuan boleh letak sell dengan stop loss yang nipis. Alright, malam ni saya tak mahu isi signal apa-apa, saya tak kenal langsung sampai satu Tak apa. Sedih. Sedih. Cik Syahid dah mula bagi signal ni. So kalau betul lah price action ikut apa yang kita jangkakan, adakah dia akan turun sampai ke bawah? Mungkin juga lah. Tapi untuk di time frame kecil, kita tarik rasa support dulu.
Mungkin ratio 2.41 dah cantik ni sifat bagi saya. Okey, untuk ini sebab apa? Sebab apa kita tanam trendline ni, kita nak tunjukkan bahawa sini pernah jadi high. Alright, pernah jadi high sebelum ni, warna biru. Diikuti dengan low high. Dan sini pun kita target dia buat low high lah. Sebab dalam trading ni dia lebih kepada kita nak kita buat prediction. Bukannya kita nak pasti betul, tapi kita buat prediction. So kita ambil risk berdasarkan apa yang kita predict. Okay, dengan pembentukan lower high ni, kita boleh jangkakan price untuk test kawasan support dulu lah. Dan sebabkan market hujung tahun, dan kita dapat lihat sebenarnya ni satu price action yang naik. Okay, price action yang naik. Saya punya pensil mana sekarang? Sini. So dengan okay, ini memang satu sell yang strong lah. Tak signifikan, tapi dia sudah sampai kawasan support, berlaku rejection. Dan sekarang ni tengah berlaku satu kenaikan, pasif naik. Okay, pasif naik, kemudian dia buat consolidation ke bawah. So apabila buat consolidation ke bawah ni, orang dia kata ini adalah wave yang kedua. So apabila sampai wave kedua, dia akan tunggu untuk break ke, dia buat kenaikan wave ketiga lah. Saya tak pandai sangat wave, tapi macam tu lah dia kata. Saya ikut je sebenarnya. Orang tak tahu trade jenis sebenarnya. So apa yang kita target sekarang ni, sekiranya betul lah, dia akan buat bullish pennant dulu di time frame H1 ni, baru dia next start. Mungkin dia akan cari kawasan dari sini. So apa sini adalah kawasan supply kat atas ni. Ni antara yang supply belum test, dia akan reject. Ni contohnya kawasan supply. Pernah jadi yang grafik kan, kalau tuan-tuan perasan. Okay, pernah jadi belum sampai lagi, dan dia dah buat rejection. So apa yang dia reject sekarang ni. Alright, so pernah jadi dia tak sampai lagi, dan mungkin dia akan sampai kat situ, dia akan sell lagi. Ini pun ada salah satu candle buy kat situ. Ini kita tanda maki kena siap untuk tak sell limit kat situ pun boleh, insyaAllah. So tapi sebabkan price action dia sekarang ni menunjukkan dia tak nak turun lagi, tapi mungkin dia masih consolidate. Kita take risk untuk price turun dulu lah buat masa sekarang ni, dan untuk ambil buyer yang tertinggal di kawasan bawah ni. Ini prediction saya untuk US oil. Mungkin di time frame besar, kita tengok tutup mata dulu. Ada untuk candle weekly seminggu lepas merupakan satu buy rejection kuat. So mungkin continuation akan berlaku tu lah untuk naik. Untuk daily, US oil daily insyaAllah boleh naik. Dan sebenarnya di H4 kita dapat lihat pattern yang mungkin menyokong kita punya teori untuk naik, iaitu dia nak buat bullish pennant ke bawah, perangkai correction wave ke bawah. Seterusnya di time frame BH1 kita dapat lihat mungkin ada setup sell pada malam ni sebabkan data USD yang lemah. Bila berlaku data USD lemah, dia buat rejection, dan kita jangka price turun lagi lah. Dan biasanya kita akan target ke lower low sebelum ni. Target kat sini dah cukup. Kalau ratio yang kita dapat tadi pun 2.16 ni sebuah satu. Memang sangat cantik untuk siapa yang trade oil pada malam ni. Soalnya kita tengok UJ pula lah. Sebab Cik Rashid pun dia peminat tegar UJ. Kita bisa sembang kat WhatsApp sebab dia hebat. Tu dia tengok CFF. UJ tengah mengamuk kan. Pada dia tak bagi shadow kat atas turun kan. Kita tengok pada weekly dulu macam mana. So untuk weekly masih bullish. Okay, untuk pair UJ ni yang mana? Pattern masih bullish, tapi kita tak target dia turun jauh. Sebab apa? Sebab yang faktor yang kita katakan tadi. First dia buat impulsive naik, tapi dia buat correction way ke bawah. So untuk kalau tonton buy kat bawah tu biar pilih lah. Okay, tapi di time frame daily kita dah start nampak lah ada satu lagi pattern, iaitu pattern penurunan. Yang mana pattern penurunan ni adalah head and shoulder. Saya suka kot head and shoulder ni. Pakai shampoo head and shoulder hari. So siapa yang sell kat atas ni, insyaAllah dia boleh test ke bawah ni. Okay, 113 insyaAllah dia sampai. Okay, big round number memang cantik. So kalau dia mampu break kawasan support di 112.778 dapat 112.5 ni, dia akan test kawasan, dia akan cari kawasan demand di bawah ni.
Okay, 110 boleh sampai. Okay, sebab dia pernah jadi previous high. So sekiranya dia ini pattern yang tak cantik lah untuk buy a hold. Walaupun kita nampak dia break higher high, tapi buat masa sekarang ni mungkin dah ready dia untuk retrace balik kawasan-kawasan yang anda pernah break sebelum ni. So, alright, so di H4 kita dapat satu rejection yang kuat, masih baki lagi 3 jam. Okay, apa-apa boleh jadi, masih baki 3 jam. So sebenarnya untuk saya target dia untuk naik. Okay, yang mana ini dia pernah ini saya target dia buat lower low. So ini adalah higher low. So apabila kita nampak dia buat dua base ni, ini menunjukkan dia sudah ready untuk naik. Tapi apa yang berlaku kita pun tak clear lagi prediction di sini. Tapi apa yang saya perasan macam itulah, dia buat lower low, higher low. So sudah sampai turning point ya. Sebab ini satu rejection yang sangat-sangat kuat sebenarnya, sebab kalau news USD yang sangat-sangat lemah. Setelah berlaku pelemahan macam ni, kita jangka sekiranya dia mampu break trend line ni, so dia akan retrace balik. Dia akan cari kita punya lower low. So kenapa kita kata dia kena perlu breakout? So dengan berlakunya breakout ni, dia akan test balik kawasan support, yang mana dia akan follow lah impulsive wave yang terdekat. Yang mana impulsive wave yang sekarang ni kita dapat adalah yang ini. Right? Warna tak cantik. Kita letak warna apa sebab Brain. Boleh. Pink. Tak lawa. Right. Warna orange kurang. So warna orange ni, belata warna orange ni bukan satu impulsif penurunan. Dan sekiranya betul-betul dia berlaku candle sell pada DH4, dia close dengan candle merah, ada kemungkinan besar dia nak turun untuk test balik kawasan lower low ni. Okay. Jadi tuan-tuan kena pandai cari entry lah. Kalau dia break, so pastikan dia break dulu. Kita nak tengok dia breakout, dia test balik kawasan at least dia break trend line dan dia masuk balik kat sini. Kita tunggu candle macam mana, candle engulfing bearish engulfing yang berlaku di trend line ni, baru kita boleh selamat untuk kita entry. Kalau ikutkan sekarang ni pun dah engulfing, cuma tak close lagi masih belum close. Anytime dia boleh melantun balik. Okay, anytime dia boleh melantun balik. Okay, Forex Factory ni sudah siap. Kita tengok berita USD pada malam ni macam mana. Masih lemah sebab USD masih lemah pada malam ni. Alright. Untuk 10.45 malam ni USD masih lemah, sebab tu UJ dia sambung turun. Tapi UCAD saya tak nampak rejection lagi sebab UCAD saya tak tahu pasal apa. Mungkin CAD lagi lemah pada USD pada malam ni. Okay, ini memang sangat strong. Mungkin dia boleh turun lagi. Alright. Harap analisa kita malam ni dapat bantu Cik Syahid lah kot untuk hold position sell. Okay, kita akan test lower low kat sini. 1.26 kot sampai. Itu je bayar lah. Okay, seterusnya saya akan pass ke C4F. So kat C4F ada satu lagi beberapa lagi setup yang untuk dikongsikan. Okay, terima kasih C4S. Okay, kita buat UCAT lah. Alright. Okay, so terima kasih C4S untuk analisa tadi. Okay, USD CHF, kita akan buat USD CHF, okay. So USD CHF, saya fokus pada H1 lah hari malam ni Okay, macam mana tu? Bila USD CHF kita tengok keadaan dia macam ni menunjukkan rejection yang agak kuat jugalah, tapi tak boleh dikata, kita tak pasti lagi sama ada betul ke dia nak bounce ataupun tidak. So cara macam saya selalu cerita sama aja. Tukar dulu pada garisan line chart lah, iaitu senang line chart kan. Tukar pada line chart dulu. Okay. So di sini tuan-tuan kita tak apa nak nampak dia punya resisten yang strong strong resisten. Ini pun tak strong. Satu tak strong resisten dia.
Resisten yang paling strong kat sini. Ini yang paling strong, resisten. Bermaksud dia masih boleh naik sampai atas ni lagi. Boleh lagi. Sebab belum ditest lagi resisten di sini. Dan di sini area continue area yang boleh dijadikan okey. Kita boleh katakan resisten yang valid yang dia akan test lah kalau dia naik. Okey, dan kita kena faham juga sebab dekat sini ada support yang sangat-sangat valid, iaitu yang pertamanya ialah di sini dan dia sudah test pun. Okey, dia sudah test pun support dia ni. Dan ada lagi satu support yang valid, iaitu di sini. Okey. Sekejap tuan-tuan. Menegak support dia tu. Hmm. Okey. So saya akan bikin sekali untuk tuan-tuan. Okey, di sini satu lagi support yang pada saya valid dan belum lagi ditest. Okey. So dia ada dua kemungkinan tuan-tuan. Kalau ikut okey, lepas tuan-tuan dah dapat keadaan macam ni, sebab price berada di tengah tau, di sini dan juga dia belum lagi pergi ke kawasan atas. Kalau pergi kawasan atas ni kita mudah nak predict sedikit kan. So kita tukarkan dia kepada candle balik. Okey. Okey, bila tuan-tuan tukar kepada candle, apa yang tuan-tuan boleh buat? Okey, bila tuan-tuan tengok kan, ui sini dia sudah test kawasan support yang valid, okey, support yang sangat valid dan dia tengah buat echo lah sekarang tu. Candle tak close lagi, mungkin dia akan naik, mungkin. Kemungkinan akan naik itu mungkin lah juga, ada. Okey, tapi kebarangkalian dia nak turun tu lebih kuat lah, lebih kuat. Okey, sebab apa kata lebih kuat? Sebab tapi dia nak turun pun pada saya tak jauh mana pun dia boleh pergi pun. Sebenarnya tak kuat mana pun dia boleh pergi. Dia boleh pergi sampai sini je. Sampai sini saja, lepas tu dia akan bounce balik. Okey, walaupun news kita tengok USD lemah, tapi walaupun USD masih lemah, tapi pattern support resistance yang saya baca ni dia apa ni, dia nampak macam nak naik. Sebab apa? Sebab dia dah berlaku rejection di kawasan yang sangat kuat ni. Sangat kuat. Jadi pada saya berani ambil risiko. Buy lah. Susun Saya buy. akan buy. Instant buy. So tuan-tuan jangan rasa panik, jangan rasa risau tau. Tuan-tuan instant je buy. Tuan-tuan instant buy sebab resisten dekat atas ni memang kuat lah tuan-tuan, memang kuat dan belum lagi ditest. So stop loss tuan-tuan letak je di bawah ni. Bawah dia punya echo tu hebat. Echo yang sebelum ni. Situ tak apa. Ni dah cukup cantik. Pada saya dia akan naik lah, pada saya dia akan naik lagi. Ataupun dia akan dia akan naik, okey, ataupun dia naik sampai ke sini mungkin sampai ke sini. Dia akan turun balik sekejap sampai test sampai sini dan dia akan naik macam itulah. Tapi tuan-tuan boleh hold lah sampai atas ni. Dan BE tuan-tuan boleh letak dekat sini satu. Lagi satu tuan-tuan boleh letak BE, saya buat horizontal line lah, tuan-tuan faham horizontal line ni tuan-tuan boleh letak BE lah kat situ. Okey. So tak apa tuan-tuan ambil risiko. Kalau dia turun bukan rezeki kita. Kalau dia buat pattern merah ni, maknanya ni menunjukkan kalau dia buat pattern merah kan, continue pattern, bermaksud dia akan turun lagi, mungkin dia akan break bagi support ni. Kalau dia break, kita stop loss lah, tak apalah. Okay, tak ada masalah. Kita ambil risiko lah. Okay, sebab ni tengok kita tengok juga pembentukan candle. Kalau tuan-tuan yang mana lebih berhati-hati, tuan-tuan kena tunggu H1 kan. Tuan-tuan tunggu, candle ni candle penentu tau sebenarnya. Kalau macam yang mana trader yang sabar sikit kan, tunggu candle ni close. Kalau candle ini close, tuan-tuan lihat kalau candle ini close dengan candle merah, okay, maka tuan-tuan boleh standby untuk sell. Dia akan turun. Kalau close dengan merah. Tetapi kalau candle itu close dengan candle biru, maka dia akan naik test untuk resistance. So tuan-tuan macam saya buat instant buy sebab tak apalah kalau stop loss pun saya dah boleh
saya dah kira dah money management saya kalau stop loss tu tak ada rezeki lah. Okey, tapi kalau tuan-tuan yang jenis orang kata nak tunggu dulu, better tunggu. Tunggu candle seterusnya tu close. Kalau close dengan merah, dia akan jadi candle kapit. Maka dia akan turun lagi. Itu je saya boleh bagi tahu. Okay, depend pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak instant macam saya pun boleh. Tuan-tuan nak tunggu dulu pun boleh. Kalau dia close dengan candle merah, tuan-tuan boleh instant sell. Itu je. Okay, boleh instant sell. Okay, itu saja saya boleh bagi tahu. Untuk USD CHF. Okay. Betul. Trading ni ada risiko dia. So kena tengok siapa yang lebih sabar, saya galakkan yang mana bersabar, tunggulah lagi sejam kan candle ni close, tuan-tuan buat decision. Kalau close merah, tuan-tuan sell. Okay, kalau dia close biru, tuan-tuan boleh buy, hold buy macam saya ni. Okay, tak apa. Kita dah anti, kita jangan tengok dah. Okay. Okay, so saya akan buat satu lagi. Maybe NZD USD. Alhamdulillah. Apa cakap? Okay. Nampak juga dah. NZD USD ni nampak macam dia nak turun tu ni. Okay. Setelah walaupun news negatif untuk USD tapi dia strong balik juga. Tak faham saya. Itulah. Tengok support resistance tadi kan, dia macam nak test dulu kawasan tu. Okay. Jadi tuan-tuan macam ni. Ikut arah turun. Ikut arah. Yang lain semua Okay. melawan black ni. Alright, so NZD USD. Okay. Macam sama juga saya buat. Tuan-tuan tukar kepada garisan dulu. Okay, walaupun kita nampak macam dia nak turun kan, tuan-tuan kena confirmkan dulu. Kita jangan terus sembarono entry, jangan tuan-tuan confirmkan dulu dia punya area support. Support yang valid. Okay, support yang valid. Okay, satu. Dan tuan-tuan ambil dua support yang valid. Okay, dan ni support yang valid. Dua. Okay, nampak support yang valid dua. Okay, so di sebalik support ni ada lagi satu area yang tuan-tuan patut letak BE, iaitu di sinilah. Continue pattern area. Dekat area sini. Saya buat garisan lah senang. Okay, ni continue pattern. Untuk tempat tuan-tuan nak letak BE. Okay, so resistance dia kita tanda dulu sebab sini dia ada berlaku rejection kan. Dia ada satu berlaku rejection yang sangat kuat. Jadi kita kena kecilkan dia macam saya buat tadi, saya buat sebelum ni pun. Yang sebelum ni tapi tak kena. Tak kena apa, dah TP. Okay. Dah TP. Kita tak apa buang-buang. Yang lama-lama kita buang. Okay, tak apa. Itu biar apilah. Okay, semua saya nak tengok dia punya resistance dia tu sampai mana dah. Okay, dia dah sampai ke area resistance yang pada saya valid dan sangat kuat sebab high volume very high volume, dan dia boleh lagi test sebab ada satu lagi kawasan resistance yang sangat kukuh. Sangat kukuh dia ada risiko dia juga. Okay, sangat kukuh iaitu di atas tadi. Iaitu di atas Okay. So tak apa tuan-tuan, tak ada masalah. Trading mesti kena jaga money management mesti kena tahu ratio kita macam mana. Tukar kepada lilin. Okey, bila keadaan macam ni tuan-tuan, resistance di sini sangat kuat tetapi support di sini belum pernah ditest, dan di sini ada satu support yang sangat kuat yang belum pernah ditest. Ini area continue pattern. Area continue pattern ni membantu kita menunjukkan bahawa price masih lagi nak turun. Sebab apa tuan-tuan? As long as dia boleh break area continue, ini kan dia dah break area continue sini, bermaksud price akan turun. Simple saja. Okay. Saya bagi satu lagi signal. Tuan-tuan instant lah. Instant sell. Right. Instant sell. Sini TP. Yang saya tanda-tandakan tu tuan-tuan buat BE. Okay. So untuk stop loss, tak perlu terlampau tinggi. Atas sikit pada candle yang sebelum ni. Okay. Macam tu saja. Okay, insyaAllah. So kalau tuan-tuan tengok setup saya sama dengan setup tuan-tuan, maka tuan-tuan boleh ikut Untuk NZD USD, yang pertama saya tengok support ni ada dua support yang sangat kukuh yang belum lagi dia test. Okay, kemungkinan dia akan test sampai sini, dia patah balik pun boleh jadi. Tapi tak apa, letak BE saja. Nombor dua, sebab dia sudah break area
candle kapit. Bila dia break, dia kena kapit ni. Kapit ni selalunya dia akan bounce. Kalau dia nian, dia turun saja kat sini, dia akan bounce untuk naik test ni. Kalau dia break candle sini, maksud dia akan turun bawah lah. Selalunya based on pengalaman saya macam tu. Okay. So, itu sajalah C4S saya rasa. Daripada saya. Terima kasih atas analisa yang saya beri. Oh. Dahsyat sekali gerakan USD pada malam ni, memang tak dijangka dia bertahan balik. Ada tanya Pak Karim. Alright, untuk seterusnya saya buat satu lagi pair sebelum kita close. Untuk gold, kita lihat macam mana. Gold nampaknya sudah berlaku breakout di time frame H4, di H1. Kita jangka dia akan turun disebabkan ada berlaku satu engulfing ni. Tapi disebabkan oleh news USD yang lemah, price masih terus naiklah ke atas. So untuk pair gold ni memang dia follow dah USD lemah. Okay. Di time frame H1 pun kita dapat lihat mungkin dia naik ke 17.94. Okay, dia berlaku breakout. So apa yang kita perlu tunggu sekarang ni adalah satu breakout yang solid, tunggu H1 close, dan mungkin dia akan patah balik. Dan apa yang berlaku sekarang ni adalah mungkin dia akan patah balik ke area yang pernah berlaku breakout ni untuk dia sambung buat dia katakan cover kat sini ya. Okay, ini satu tempat yang sangat-sangat cantik. Cuba kita baru saja masuk pukul 11 malam. Ini solid breakout, tapi kita pun dia close, kerana mampu close dengan candle bullish. Ini menunjukkan gold dia akan sambung buat kenaikan. Tapi sekiranya dia close dengan candle bearish di area sini, sebab ni area penting ni tuan-tuan. So kalau dia close dengan bearish, ini menunjukkan strong rejection. Strong rejection di kawasan resistance. So apabila strong rejection di kawasan resistance, kita sangka dia akan test kawasan support semula. So support mana yang kita nak cari, kita tak perlu cari jauh. Ambil saja yang dekat-dekat sini, insyaAllah. Sini. So kita tandai sini lah, kita punya trading range kita. So tapi kita pastikan candle pada H1 pada pukul 12 nanti akan siap, insyaAllah. Dan dia bearish, dia akan turun ke bawah lah. Kalau tak, mungkin kena tunggu dia berlaku breakout dulu. Okay, dia turun kejap. Dan seterusnya mungkin dia akan sambung buat kenaikan. Dia akan buat pennant dulu ke standby esok, baru tunggu news, baru kan dia sambung buat kenaikan. So that's kenaikan yang kita target. Dia boleh sampai ke 18.00 big round number. Dia dari sini 14.00 dan ultimately dia boleh naik sampai ke area supply kat sini 18.09. So antara beberapa tempat yang kita jangka price boleh naik. Jadi tuan-tuan kena hati-hati lah di dalam trading. Okay, kena hati-hati, sentiasa berhati-hati di dalam trading ni. Boleh juga ya? Boleh. Okay, baik. Terima kasih C4F atas analisa C4F buat tadi di USD USD. So memang USD tengah reverse lah, walaupun kita tengok news negatif semua untuk USD So USD semua bantai negatif, tapi price mungkin dia tengah retrace sebentar untuk dia sama buat penurunan mungkin. Tapi untuk UJ, alhamdulillah ada follow USD punya setup. Ini seperti yang kita tengok tadi di H1, ini solid breakout. So kita tunggu standby price untuk reject semula untuk test kawasan support. Okay, kawasan support di low sini lah, insyaAllah. Satu dua orang macam Cik Syahid kata tadi, mungkin price akan turun semula lah. Okay, terima kasih Cik Syahid kerana follow kita. Share lagi sebenarnya. Baik Cik Syahid. Baik Cik Syahid. Baik. Alright. Seterusnya kita tengok lagi satu pair. Mungkin kita ada setup sini semua reversal lah CPF. Banyak tengok CPF. Dia naik, dia turun, bantai naik. Okay. Memang tak cantik betul lah kita punya trading mana-mana ni. Kalau tuan-tuan pergi buy hari pak, jadi ni dah kena stop loss. So kat JPY pun sama. Dia naik, lepas tu dia turun sebatang pula tu CPF. Dahsyat semua. Semua ni kan JPY tengah strong lah ni. Euro JPY pun sebatang lah. Dia naik pada petang tadi, pak, sebatang lah pergi. Tak ada belas kasihan. CD JPY pun dia tengah turun. Tak ada belas kasihan dengan CPF. Jadi malam ni JPY adalah pemenang lah. Pemenang untuk trading pada malam ni jatuh pada JPY.
JPY super strong. Okay, tahniah kepada siapa yang sell UJ pair JPY. Memang malam ni anda boleh makan besar tomahawk pada esok hari Sifai. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Hmm. Jadi memang dahsyat. Lakar pada malam ni kita tengok pergerakan pair. Walaupun USD kita jangka lemah, tapi pada candle pukul 10 tadi dia buat engulfing lah, dia banyakkan pair termasuk NZD USD. Sini engulfing sell, dia masih lagi turun. CAD AUD USD pun engulfing sell sampai strong rejection di kawasan resistance. GU ini masih strong bullish lah kita kata. Rejection lagi. Semua di sini lah nampak sangat di cover 1 2 3 4 5 batang candle dia cover. 1 2 3 4 5 6. 6 batang candle dia cover dengan engulfing, memang strong rejection lah kita kata. So dia boleh turun lagi jauh lah. So untuk U-Chef dia masih kita kata ni CFF kata tadi dia rejection di kawasan support dan dia pun tengah naik ni, dia ambil buyer kat bawah ni. So untuk UJ memang dia strong sell lah kita kata. Dia memang mematuhi news. Bagus sekali. US oil mungkin tengah turun lagi lah. Okay, sebab rejection. Untuk gold solid breakout je gold. USD lemah lah. Dia gold malam ni terbang lah tuan-tuan dan puan. Satu hari terbang dari pagi tadi. 200 pip. Okey, siapa dapat hold gold pada hari ni, sila tuan-tuan tinggalkan di ruangan komen. Kita nak tahu siapa yang dapat hold gold tadi. Tak dijangkau macam ni sebab pergerakan malam ni. Oh, dahsyat. Alright, apa-apa pun kita nasihatkan tuan-tuan berhati-hati dalam trading macam biasa. Dan pada malam ni saya ingat kita sampai sini kot Sifai. Sifai ke ada apa-apa nak Sifai tengok lagi? Boleh saya nak tengok yang saya bagi signal tadi apa jadi, boleh tak Sifai? Boleh. Silakan. Kita sebelum kita nak tamatkan, kita nak review sikit lah yang mana kita bagi tadi. Kalau kata ada yang boleh kita ubah, ada yang boleh kita cut ke apa kan. So kita nak tengok dulu. Okay, AUD USD BE saya ada bagi untuk sell. Alhamdulillah nampak dia turun lah. Dia memang turun. Takat lah ni nak sampai ke kita punya BE lah. InsyaAllah. Okay, so boleh hold. Okay, GU saya saya bagi sell, so tak apa. Sekarang ni dia mungkin ada buat rejection sedikit, tak ada masalah, boleh hold. Satu lagi saya bagi USD CHF. Okay, saya bagi apa? Saya bagi buy. Okay, so rejection dia sangat kuat, dia pun buat echo InsyaAllah kalau close dengan biru maka dia akan terbang lah. Okay, NZD USD InsyaAllah berterbang ni kan. terbang lagi sikit. NZD USD dia tak mau bergerak pula. Okay, saya klik lagi sekali. NZD USD saya bagi apa? Saya bagi sell. Okay, insyaAllah. So tuan-tuan masih boleh hold lagi lah sebab dia sudah break, saya kata tadi break area sini. Okay, so itu sajalah signal boleh kami bagi diorang. So terima kasih kepada yang komen iaitu Cik Asfi Syahid. Terima kasih Cik banyak-banyak. Cik Fa. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada siapa yang mendengar kami. Siapa yang tak sempat tu boleh tengok sebenarnya kita ada buat recording sebenarnya kan dekat YouTube kita sebenarnya. So hanya tekan follow, butang notification. InsyaAllah tuan-tuan dapat lihat lah. So siapa ada nak cakap apa lagi? Ada saya setakat ni sekian tuan-tuan nak tengok kita punya video-video sebelum ni boleh tengok di page kita MFM TV Online, ataupun tuan-tuan boleh pergi ke YouTube MFM TV Online untuk tengok kita punya live dan tekan button like dan juga subscribe lah. Dan tuan-tuan pergi ke kita punya page-page yang kita sebutkan tadi. Jadi diharapkan pada perkongsian pada hari ini dapat membantu tuan-tuan dalam bidang trading kan.
Walaupun InsyaAllah. ada setup yang kita share tak menjadi, tapi tuan-tuan jangan putus asa. Cuba cari setup yang tuan-tuan setuju, baru tuan-tuan entry sekali dengan kami. Sekiranya tak kena dengan setup training tuan-tuan, jangan tuan-tuan mengeluh. Betul-betul Fair. Yang mudah mengeluh, cuba cari peluang lain. Cari peluang. InsyaAllah ada peluang. Ada sama boleh ikut. Kalau Sama rasa boleh ada ikut. perbezaan pendapat, tuan-tuan follow gerak hati tuan-tuan. Okay, macam tu Betul. simple je. Betul Okay, sekali. so kita di penghujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami memohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh.